Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 270 jemaah Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar dan penduduk sekitarnya menyertai majlis khatam Al-Quran bagi program 1 minggu 1 juzuk 1M 1J dan 1 minggu 1 khatam 1M 1K. Majlis diadakan malam tadi di Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program yang mula diperkenalkan pada Julai tahun lepas itu berjaya mengkhatamkan Al-Quran selama 30 minggu sebagaimana hasrat program tersebut diadakan. Majlis diselajurkan dengan pelancaran majlis khatam 75 kali sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun. Ia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, selaku penaung bersama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah. Juga diadakan penyerahan surat-surat lantikan kepada 41 ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah bagi sesi 2021 hingga 2022 yang disempurnakan oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, dan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, yang juga antara peserta mengikuti program 1M 1J dan 1M 1K serta khatam 75 kali. Haji Muhammad Yang Mulia Hajah Rukiah binti Haji Ismail. Kepentingan untuk menjaga kesihatan terutama sekali menghentikan tabiat merokok dan cara mengatasi tekanan antara intipati semasa forum bertajuk Gaya Hidup Sihat. Forum yang diungkayahkan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB di bawah Jawatan Kuasa Kerja Acara Sampingan sempena Majlis Ilmu 2020. Forum berlangsung di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Disebabkan ketagihannya pada dadah dikatani Hadir Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum juga menyentuh mengenai nikmat sewaktu sihat dan lapang perlu digunakan dengan sebaik mungkin dari segi perspektif Islam. Ahli-ahli panel forum terdiri daripada Dr. Siti Rosmawati binti Haji Muhammad Yusof, Pegawai Perubatan Kanan, Kementerian Kesihatan, Dr. Haja Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman, Pensyarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Yunisa, dan Dayang Haja Rozaila binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Psikologi Kementerian Kesihatan. Juga hadir Awang Haji Muhammad Seruddin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan sebanyak 1,470.0 juta ringgit pada bulan Oktober 2020 iaitu penurunan sebanyak 1.7% daripada 1,495.0 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2019. Jabatan Perancangan, Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menjelaskan jumlah perdagangan bagi bulan Oktober 2020 meningkat sebanyak 24.2% berbanding dengan bulan September 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 30.1% tahun ke tahun kepada 537.9 juta ringgit berbanding 769.6 juta ringgit pada Oktober 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor bahan api galian yang disebabkan oleh permintaan global yang perlahan dan penurunan harga.
Jumlah ekspor juga disumbangkan oleh ekspor domestik produk petroleum dan gas bernilai RM127.6 juta. Manakala bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM932.1 juta pada Oktober 2020 daripada RM725.4 juta pada Oktober 2019. Ia disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian, bahan-bahan kimia dan makanan. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, bahan-bahan mentah yang tidak boleh dimakan dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan Oktober 2020 adalah Jepun, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Thailand. Bagi import, 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang keluaran kilang dan kimia. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 57.4% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 38.0% dan barang penggunaan 4.6%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Arab Saudi, diikuti oleh Australia dan Rusia. Mengikut mod pengangkutan, peratus tertinggi adalah mod pengangkutan laut dengan 94.6%, diikuti oleh pengangkutan udara iaitu 4.0% dan melalui darat 1.4%. Laporan penuh mengenai perangkaan perdagangan barangan antarabangsa Oktober 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.pn. Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, 1 kes sembuh dengan tiada kes baru COVID-19 dicatatkan kemarin, manakala 2 kes aktif masih menjalani rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 174 dengan kes sembuh seramai 169. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 33 kes. $670 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 11,362 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Sementara itu, 381 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 87,211 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pertubuhan Warga Emas diharap akan terus bersifat proaktif, mengelinga dan akan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan rakan-rakan strategik yang lain selaku pemimpin akar umbi. Selain itu, pertubuhan tersebut juga perlu memperkukuhkan lagi usaha menjalin kerjasama dengan masyarakat, terutama sekali golongan warga emas demi mencapai matlamat negara Brunei Darussalam, iaitu bangsa Brunei Cemerlang. Dan Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kebudayaan dan Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan berucap semasa Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan AGM Warga Emas kali kedua yang diadakan di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan. Warga emas adalah merupakan aset negara yang sangat bernilai bagi sebuah negara. Bukan sahaja kerana jasa dan sumbangan mereka dalam membangun masyarakat dan negara, malah di atas pengetahuan dan pengalaman mereka yang boleh dimanfaatkan oleh generasi seterusnya sebagai teladan dan panduan hidup. Alhamdulillah, kerjasama sepadu secara senegara atau whole of nation telah memberikan impak yang sangat positif dalam pemerkasaan dan peningkatan taraf kehidupan dan pengupayaan individu, keluarga dan masyarakat secara inklusif. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sememangnya memerlukan kerjasama rapat daripada rakan-rakan strategik secara bersatu ke arah wawasan Brunei 2035.
Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Warga Mas kali kedua antara lain meneliti dan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan kali pertama pada tahun lepas dan pemilihan jawatan kuasa tadbir tertinggi JKTT. Ditubuhkan pada tahun 2019, Pertubuhan Warga Mas dihasrat menjadi platform bagi warga emas di negara ini untuk berinteraksi dalam perkumpulan yang positif dan membangun serta menyalurkan buah fikiran. Ia adalah bagi sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan dalam memastikan golongan warga emas akan dapat meneruskan kehidupan yang aktif dan menyumbang ke arah pembangunan negara yang inklusif dan mampan. Program Talaki Kitab Turath bagi orang awam anjuran College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB dihasrat untuk memberi peluang kepada masyarakat awam untuk mempelajari dan mendalami Jawi serta Kitab Turath secara bertalaki. Program yang dijalankan selama 12 minggu bermula 10 Oktober hingga 30 Disember 2020 melalui Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath Kupu SB berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil di Dewan Ta'alim Kupu SB. Dr. Haji Adanan bin Haji Basar, Rais Kupu SB dalam ucapannya antara lain menyarankan para peserta program dan masyarakat di negara ini mendalami ilmu dan aspek-aspek yang terdapat dalam Kitab Turath termasuk kerohanian, akhlak, kebudayaan serta aspek teknologi termasuk konteks perubatan Islam, khususnya pendekatan perubatan cara Rasulullah SAW. 32 orang peserta menerima sijil masing-masing. Program juga bertujuan meningkatkan kualiti dan pengetahuan para peserta dalam mencari dan menemukan pelbagai jenis tulisan Jawi dan Kitab Turath sebagai khazanah keilmuan Islam. Kita ni mendalami dulu, benar-benar kita ni fahamkan dulu dan sudah faham dengan lebih mendalam barulah kita ni sebagai individu bolehlah menyebarkan kepada masyarakat. Kami belajar rukun Islam, jadi bab kahwin, nikah kahwin ada, bab kebersihan, zakat dan banyak lagi. Semua ada sebab dan ada bersandarkan hadis dan Al-Quran. Pameran Lukisan 2021 mengetengahkan bakat-bakat setiap pelukis dan memberikan peluang kepada orang ramai, khasnya pengunjung-pengunjung untuk melihat sendiri hasil karya pelukis tempatan. Pameran berlangsung di Kompleks Membeli Belah Mabuhay. Seramai 20 pelukis tempatan menyertai pameran yang dianjurkan oleh kompleks tersebut dan Astra Consultant dengan kerjasama Majlis Perniagaan Bimpiaga Negara Brunei Darussalam. Lebih 100 lukisan karya belia-belia bekas penuntut tingkatan 6 Ragang, Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibillah dan Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan diketengahkan dalam pameran itu. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai sehingga hujung bulan ini dari pukul 10 pagi hingga 7 malam. Bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat khasnya kepada golongan belia dan ibu bapa tentang bahaya ancaman dadah, Kelmarin Persatuan Basmi Dadah Basmida mengadakan program pendidikan pencegahan penyalahgunaan dadah. Diadakan bersempena Hari Bertindak 2020, program berlangsung di bangunan Basmida, Kampung Anggrek Desa. Hadir Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali yang di-Pertua Persatuan Basmida. Program diisikan dengan ceramah khas mengenai pencegahan penyalahgunaan dadah. Juga hadir Dayang Hajah Linda Aini binti Abdullah dan Dayang Hajah Shimah binti Haji Muhammad Yusof pengerusi bersama program. Iaitu kegiatan bini jurang, keluarga jurang dan pemenang-pemenangnya akan. Juga diadakan sempena Hari Bertindak 2020, program klinik solat fasa kedua. Program yang dianjurkan oleh Persatuan Siswaza Wanita PSW Negara Brunei Darussalam itu berlangsung di Masjid Suri Sri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit. Hadir Dayang Zainab binti Datuk Paduka Haji Ali Khan, Naib yang di-Pertua Persatuan Siswaza Wanita Negara Brunei Darussalam. Para peserta program terdiri daripada para belia dan warga emas yang berumur 18 tahun hingga 75 tahun. Program klinik solat ini telah dirasmikan di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara Batu Apoi, daerah Temburong pada bulan Disember tahun lalu.
Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam ditubuhkan pada tahun 1990 bagi menyatukan para siswazah di negara ini melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan. Pelbagai jualan disediakan semasa acara tamuria anjuran Majlis Perundingan Kampung Batang Mitus dan Kebia, daerah Tutong. Acara berlangsung kemarin di kawasan Balai Raya Kampung Batang Mitus. Selain jualan, beberapa aktiviti lain juga diadakan seperti peraduan mewarna bagi kanak-kanak, pertandingan dart dan pertandingan bunga keladi. Acara antara lain bertujuan bagi memberikan dorongan kepada penduduk kampung untuk berjinak-jinak dan berkecimpung dalam perniagaan.